بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada petang ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita taufik dan petunjuk untuk kita bersama-sama dalam majlis bacaan kitab Prinsip Dasar Islam yang dikarang oleh guru kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, seorang pendakwah ulama daripada Indonesia, dan beliau merupakan anak murid kepada ulama besar, iaitu faqihuz zaman, iaitu Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu taala. Syekh Al-Uthaymin hampir 10 tahun, hampir 10 tahun, dan beliau mulazamah dan mendapat ijazah, maksudnya ijazah pengiktirafan, dan dibenarkan mengajar oleh Syekh hafizahullahu taala. Jadi alhamdulillah kita telah diberi izin oleh Allah Taala, dan beliau Allah Taala telah memberi beliau kurnia yang besar, iaitu kemampuan untuk menulis banyak kitab. Antara kitab-kitab beliau yang masyhur iaitu Syarah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kitab yang sangat bagus. Kemungkinan kalau Allah Taala izinkan, nanti kita lepas kuliah kitab ini kita akan baca kitab tu, Syarah Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah, antara kitab yang terbaik sekali. Nah, kemudian kitab beliau juga yang antara yang terbaik juga bab berkenaan dengan akidah ni, iaitu kitab Mulia dengan Manhaj Salaf. Cuma kitab tu tebal, lebih tebal daripada kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah, dan itu antara kitab terbaik. Dalam kitab tersebut beliau menceritakan tentang kewajipan mengikut Manhaj Salaf, kepentingan kewajipan mengikut sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mengikut jalannya salaf, dan beliau banyak kebawakan lebih hampir 100 dalil, 100 dalil kalau dikumpulkan, Al-Quran, hadis, dan juga athar-athar, ucapan-ucapan para salaf, hampir 100 dalil berkenaan dengan kewajipan kita untuk mengikuti manhaj salaf. Naam. Namun kita bermula dengan langkah yang awal dulu, iaitu kita kenal dulu asas agama Islam ini, iaitu ilmu yang fardu ain yang perlu kita pelajari dahulu. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung bacaan kitab kita ni pada bab yang kedua. Kita dah mula masuk ke isi kitab. Sebelum ni masih lagi muqaddimah, Syekh ceritakan berkenaan dengan kelebihan menuntut ilmu dan seumpama dengannya. Maka hari ni Syekh pun mulalah masuk menceritakan tentang apakah itu erti Islam. Kita semua mengaku yang kita ni Muslim, dan ramai yang mengaku dia Muslim. Tetapi jika ditanya kepada mereka, apakah kamu faham, kamu tahu apa maksud Islam? Maka insya-Allah pada bab ini kita akan huraikan dengan perlahan-lahan, satu perenggan kita akan baca, dan kita akan huraikan satu perenggan. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan tak faham, boleh terus tanya soalan. Tak perlu tunggu akhir kelas untuk jawab, untuk bertanya. Kemungkinan soalan tu berkaitan dengan perenggan tersebut. Maka bagus kalau kita dapat bincangkan dan tanya terus pada waktunya, insya-Allah. Pertama sekali bila kita sebut Islam dikata sini dari segi etimologi, dari segi bahasa. Kadang-kadang bila kita belajar agama ni kan, selalu kita ditanya tentang
maksud dari segi bahasa dan maksud dari segi istilah. Maksud dari segi bahasa dan maksud dari segi istilah. Memang begitu. Sebab apa? Kita bila nak faham sesuatu istilah agama, kita kena faham macam mana apa yang agama nakkan daripada istilah tersebut. Seperti mana dalam ilmu-ilmu yang lain, ada setengah-setengah istilah tu dia ada khusus, dia ada maksudnya khusus yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Dia panggil mustalah. Bahasa Inggeris panggil jargon kan, G-A-R-G-O-N, jargon. Jadi ada maksud dia yang dari segi bahasa, iaitu orang pakai. Ada pula maksud dari segi makna yang lebih khusus daripada ilmu-ilmu yang tertentu. Kan? Contohnya, macam kita kata, dipercayai. Saya bagi contoh, dipercayai. Kalau kita sebut, okay, kita ambil lagi simple lah, solat. Kalau kita sebut solat. Solat, kalau kita terjemahkan dari segi bahasa, maksudnya ialah doa. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk kata apa? Dirikanlah solat. Maka semestinya maksud syarak tadi adalah solat yang spesifik yang syarak nakkan kita buat. Apa dia? Iaitu perbuatan yang kita mula dengan takbir dan kita akhiri dengan salam, yang kemudian dalamnya ada baca Al-Fatihah, ada rukuk, ada sujud, yang itu yang kita lakukan. Jadi perlu setiap orang Muslim ni faham bila digunakan dari segi bahasa, bila disuruhkan dari segi istilah, supaya tidak ada penyelewengan terhadap perkataan tersebut, tidak ada salah guna terhadap perkataan tersebut. Kalau ada orang tanya, Ustaz, macam mana orang boleh salah faham pula pada perkataan tadi? Contohnya, kita kata salat. Allah Ta'ala kata, dirikanlah salat. Dirikanlah salat. Maka kalau orang tu dia tak faham maksud dari segi syarak, dia kata, oh, saya telah berdoa tadi. Saya dah berdoa. Bukankah solat tu maksudnya doa? Nah, jadi bila dia gunakan macam ni, akhirnya rosaklah agama. Sedangkan dia tidak berdirikan solat. Dia belum lagi solat dengan solat yang kita diajarkan oleh Nabi SAW. Solat zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh tu, dia tak solat lagi, tapi dia kata dia dah solat. Kenapa? Sebab solat kan maksudnya doa. Contohnya begitu. Macam haji. Haji maksudnya ziarah. Haji dari segi maksud umumnya ialah ziarah. Jadi maksud dari segi syarak adalah berziarah ke Baitillahil Haram dengan tujuan ibadah, dengan nusuk-nusuk, iaitu amalan-amalan yang tertentu, dengan niat bertaqarrub kepada Allah Ta'ala. Jadi dia pun disalah guna. Saya telah berziarahi maqam Rasulullah. Saya dah ziarah kubur para wali. Maka saya telah berhaji. Nampak tak? Jadi itu penting. Sebab itulah agama dijelaskan dari segi bahasa dan dari segi syarak. Dari segi bahasa dan dari segi terminologi, istilah syariat. Supaya orang tak salah gunakan istilah-istilah ni. Kenapa kita sebut ni? Kerana pada zaman sekarang betapa ramainya manusia yang bila dia sebut Islam, dia salah gunakan perkataan Islam itu. Sekejap lagi kita akan tengok macam mana dia salah guna. Macam mana dia salah tafsirkan perkataan Islam. Mari kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Islam dari segi bahasa artinya tunduk dan patuh atau bersedah diri. Itu daripada perkataan aslama. Dari perkataan aslama yuslimu, iaitu dia merendah, dia menyerah diri, tunduk dan patuh. Jadi sesiapa saja yang tunduk kepada seseorang, maka dari segi bahasanya dia telah Islam. Dia telah Islam. Tapi adakah itu maksudnya kalau orang tu tunduk kepada raja yang zalim, maksudnya dia telah Islam? Dia telah patuh kepada rajanya, adakah dia telah Islam? Maka itu tidak. Itu dari segi bahasa. Tapi yang kita nak ini adalah dari segi syarak, dari segi syariat. Adapun menurut terminologi istilah syariat, apabila dimutlakkan, apabila kita sebut Islam, umum, Islam, dia ada bawa dua pengertian. Pertama, apabila disebut sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maksudnya Islam saja. Kita tak sebut Islam dan iman.
Kita sebut Islam saja, kita tak sebut Islam dan iman. Maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik usul, pokok maupun furu' cabang. Ustaz, apakah itu usul? Apakah itu furu'? Usul ni ialah perkara-perkara asas agama yang tak boleh seseorang itu tinggalkan. Kalau dia tinggalkan, kufur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak sempurna keislamannya. Gugur keislamannya, punya usul. Seperti beriman kepada rukun iman yang 6. Seperti solat 5 waktu sehari semalam. Dan juga furu'. Furu' itu ialah hukum hakam yang cabang, yang lain. Itu usul dan furu'. Ada perkara-perkara cabang yang di mana cabang ini dia tidaklah seberat usul. Furu' kalau ditinggal tetap sama macam orang tinggalkan usul, pokok. Saya sebut tadi lah, seperti rukun iman yang 6. Kalau orang tu tinggalkan rukun iman yang 6, kafir dia. Baik. Jadi juga seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi kalau kita sebut Islam dengan umum, jadi maksudnya semua benda lah. Akidahnya, ibadat Islam, keyakinan, ucapan-ucapan dalam Islam dan semua perbuatan yang dinisbahkan kepada Islam, maka itu Islam. Contohnya, solat. Solat itu Islam. Solat itu sebahagian daripada Islam. Zakat. Zakat itu sebahagian daripada Islam. Sedekah. Sedekah itu sebahagian daripada Islam. Buat baik kat mak ayah, sebahagian daripada Islam. Maksudnya, apa yang dinisbahkan kepada Islam dalam agama ini, maka dia semuanya Islam. Ini dari segi yang umum. Nah, jadi pengertian ini menunjukkan bahawa Islam mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Jadi kat sini kita faham bahawa Islam itu maksudnya apa? Apa saja yang kita percaya dalam hati, apa saja yang kita ucap dengan lisan, dan apa saja yang kita lakukan dengan anggota badan kita yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maksud Allah Ta'ala telah tentukan bagi kita untuk beriman kepada rukun iman yang 6. Maka itu Islam. Allah Ta'ala telah tentukan dia salat, zakat, puasa dan haji. Maka itu Islam. Allah Ta'ala telah tentukan dia ucapkan perkataan yang baik. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, astaghfirullahal azim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka ini semua adalah sebahagian daripada Islam. Dan kita lakukan itu semua kerana apa? Kerana ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lakukan semua itu kerana ketundukan. Inilah kita kata apa kaitannya dari segi bahasa dan dari segi syarak. Dari segi syariat tadi ialah ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada dari segi hati, iaitu hati kita tunduk kepada apa saja yang Allah telah perintahkan untuk kita lakukan dengan hati kita. Dan kita tunduk kepada Allah dengan segala apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan kita untuk kita lakukan dengan lisan kita. Kita ucapkan dengan lisan kita. Dan kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apa sahaja yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita dengan menggunakan anggota badan kita. Itu masuk Islam. Jadi kat mana bahagian yang penting kat sini? Ada kat sini. Dekat bahagian ni yang paling penting kat sini. Okay? Mengakui dengan lisan dan meyakini dengan hati, berserah diri kepada Allah pada semua yang telah ditentukan. Jadi part yang paling penting sekali. Jadi Islam dari sisi yang pertama, Islam yang disebutkan ini. Yang ni. Allah. Okay. Jadi kalau orang bukan Islam, dia datang tanya Islam, datang kat kita. Dia kata, sahabat, dia kata, awak ni agama apa? Saya agama Islam. Kata kalau tuan ni dihantar bekerja dekat mana, New Mexico ke mana-mana, dia kerja oil and gas kan. Dia kena hantar kat situ. Dia tanya, ya awak ni agama apa? Saya kata Islam. Dia taklah dengar, Islam tu apa? Islam tu iaitu kita mengaku dengan lisan, beryakin dengan hati, dan kita menyerah diri, kita submit to Allah Subhanahu Wa Taala pada semua perkara yang Allah Ta'ala telah tentukan bagi kita. Itu. Kemudian barulah dia akan tanya lagi, apa maksud submit to Allah? Apa maksud submit to Allah? Apa maksud dia
dengan hati, dengan lisan, itu kita jelaskan lagi. Dengan semua perintah-perintah dari segi iman, dari segi amalnya, dari segi yang lain. Tapi dari segi prinsip asal inilah masuk Islam, iaitu mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah atas semua yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kat sini cantik. Jadi Islam dia mesti dengan hati. Kita tak boleh Islam dengan lisan saja. Kalau Islam dengan lisan sahaja, maka hati dia tak ada tunduk kepada Allah, maka dia macam orang munafik. Ataupun Islam dia hanya dalam hati, dia tak nak ucapkan dengan lisan, maka dia tak jadi Islam juga. Dia tak jadi Islam juga. Kalau dia kata dia percaya dalam hati, saya dalam hati dah percaya dah, tapi tak nak ucapkan dengan, dia tak nak declare asyhadu an la ilaha illallah, dia tak nak declare asyhadu an la ilaha illallah, dia nak simpan dalam hati je. Di Islam tak Islam. Sebab tu kadang-kadang kita tak faham, sebagian netizen kita tak belajar. Bila berlakunya kematian seorang kononnya artis Korea terkenal ke apa ke, bila dia mati dia kata kita tak boleh doakan keampunan bagi mereka. Lalu adalah yang jahil-jahil ni yang komen, entah maaf saya sebut kasar pula, ada sebahagian yang komen dia kata macam ni, mana kamu tahu dia mati sebagai seorang bukan Islam? Mana tahu hati dia percaya pada Islam? Dia kata, mana tahu hatinya percaya kepada Islam? Kita katakan padanya, hati saja percaya kepada Islam, dia tak ucapkan dengan lisan, dia belum Islam. Dia belum Islam lagi. Kalau dia tak ucapkan. Lepas tu nanti kita akan tengok banyak dalil. Nabi SAW telah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ataupun hadis yang lain, hadis Muaz bin Jabal. Bila Nabi kata, wahai Muaz, aku hantar kamu untuk berdakwah kepada orang Yaman. Masa tu orang Yaman agama Kristian lagi. Hendaklah perkara pertama yang kamu ajak mereka adalah supaya mereka semua menyaksikan. Dari riwayat lain kata, sehingga mereka mengucapkan. Riwayat lain kata, sehingga mereka beriman. Sehingga mereka mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nampak tak? Dia kena ada dengan lisan. Tak cukup dengan hati. Okey, dah beriman dengan lisan dan ucap dengan dah beriman dalam hati dia, dah percaya, dah mengaku dalam hati dan telah ucapkan dengan lisan. Kemudian dia kena berserah diri, dia kena tunduk pula dengan perbuatannya. Tak boleh pula dia kata saya Islam tapi dia tak solat, tak zakat, tak puasa, tak haji. Semua dia tak buat. Tak jadi. Kita kata kat mana keislaman dia? Sebab Islam tu maksudnya tunduk dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia tak tunduk kepada Allah Ta'ala pada perintah Allah. Tak pernah sekali pun sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak kata dia telah menyerah diri kepada Allah? Jadi ini juga membantah kepada golongan yang kata, apa dia? Dia kata amalan tu tak penting. Yang penting itu adalah apa yang dalam hati. Tak sahih. Ketundukan kepada Allah di dalam dengan amalan yang zahir itu adalah tuntutan daripada Islam. Dan ini logik. Kalau kita kata Allah beratnya Islam ni, kita kata ini logik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata ini isteri saya, saya sayang dia. Dalam hati saya kata inilah isteri saya sayang. Saya ucapkan dengan lidah, saya sayang isteri saya. Tapi tak pernah jaga dia, tak pernah memberi nafkah pada dia. Dia pergi tidur dengan perempuan lain. Dia ada perempuan simpanan, kemudian dia kata saya cinta isteri saya. Mesti orang petikai, betul tak? Orang kata, apa kamu ni menipu pada dakwaan kamu? Kamu kata itu isteri kamu, tapi kamu pergi tidur dengan perempuan lain secara tidak halal. Nah, barakallahu fik. Begitu juga kamu kata Allah Ta'ala Tuhan kamu, bila kamu tak tunduk pada Allah, kamu tunduk kepada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu tunduk kepada selain Allah yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu bukanlah Islam. Taib, jelas tak kat sini? Barakallahu fiqh. Inilah dia Islam. Dan ini dikuatkan dengan dalil firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nampak tak?
idh qala lahu rabbuhu aslim. Dan ingatlah ketika qala lahu rabbuhu, Rabbnya iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, kepada Nabi Ibrahim. Dia kata aslim. Aslim. Serah dirilah. Ni kita serah diri. Tunduk. Aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Allah, Rabb sekalian alam. Itu Islam. Betul tak? Jadi Nabi Ibrahim telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Sebab itulah bila kalau ada non-Muslim yang kata kat kita, orang Kristian kata, apakah agama Isa? Kita kata, Jesus is Muslim. Abraham is Muslim. Noah is Muslim. Wasa Muslim. Wasa is tak kisahlah. Jadi Nabi Nuh itu Islam. Nabi Yunus itu Islam. Nabi Lut itu Islam. Nabi Hud itu Islam. Mungkin orang kata, betul ke? Bukankah Islam dibawa oleh Muhammad? Muhammad kata, boleh lepas jauh daripada zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh. Macam mana pula dia kata Islam? Saya tanya balik kat dia sekarang. Adakah Nabi Nuh submit to Allah? Adakah Nabi Isa submit to Allah Subhanahu wa taala? Adakah Nabi para anbiya semua tunduk kepada perintah Allah? Dari segi hatinya, ucapannya dan perlakuannya? Nah, dia tunduk tak pada perintah Allah? Ya, dia tunduk pada perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim Muslim. Nabi Isa Muslim. Bila Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Isa bersurat kata, Tuhanku dan Tuhanmu, pada Tuhanku. Nampak? Nabi Isa hanya sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa tak pernah sujud pada yang lain. Jadi Nabi Isa telah tunduk kepada Allah Taala. Jadi Nabi Isa Muslim. Jadi kamu wahai Kristian, kamu tak tunduk pada Allah Taala, kamu bukan Muslim. Naam. Nabi Ibrahim telah tunduk pada perintah Allah Taala, telah bawa anak dia dan isterinya pergi ke Makkah. Dia telah tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah Muslim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Jadi itu Islam. Ketundukkan kepada Allah Ta'ala dengan hati, dengan lisan dan anggota badan terhadap apa sahaja yang Allah Ta'ala telah tentukan bagi kita. Terhadap apa yang Allah Ta'ala telah tentukan bagi kita. Sekali lagi, Allah juga Ta'ala berfirman, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Bahkan kalau terjemahkan lebih tepat, hanyalah Islam. Okey. Wa makhtalafa alladhina utul kitab. Sekali lagi. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Sekarang ni Islam dari segi bahasa, Islam dari segi syariat, syarak. Tuan-tuan, mesti dari segi syarak, iaitu ketundukan kepada Allah Ta'ala dengan hati, lisan dan anggota badan terhadap apa yang Allah Ta'ala telah tentukan. Wa makhtalafa alladhina utul kitab, dan tidaklah berkhilaf apa yang telah diberikan oleh ahli kitab, diberi kepada ahli kitab, dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab. Maksudnya siapa ni? Yahudi dengan Nasrani. Kecuali setelah mereka memperolehi ilmu. Maksudnya mereka ni duk bergaduh dengan orang Islam, mereka bersisih dengan orang Islam setelah sampai kepada mereka pengetahuan tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kebenaran agama Islam. Bila sampai kebenaran agama Islam dan sampai kepada mereka khabar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tolak. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Ahli kitab dulu dia kata, kamu ni wahai Arab. Orang ni dulu kan orang Yahudi ni dia kena bully, ya. Pergi dekat Spain kena halau, pergi dekat Syam kena halau, pergi. Inilah bangsa yang tidak disukai sebab perangai mereka yang buruk. Mereka penduduk kat Madinah. Sebab apa?
Sebab dalam kitab-kitab mereka kata akan keluarlah seorang Nabi daripada lembah Paran. The Valley of Paran. Valley of Paran tu kat mana? Dekat Madinah lah. Naam. Yang akan membawa Islam. Disebut lagi dalam kitab mereka. Apa dia? Bahawa Nabi ni nanti akan ada seorang Nabi akan keluar. Lalu malaikat akan cakap dekat dia, bacalah. Malaikat tu kata, aku tak tahu. Aku tak tahu. Siapa yang macam tu? Nabi Muhammad SAW. Di dalam gua tu nama Hira. Gua tu nama Hira. Tapi orang Yahudi dah ubah. Hira tu dia tukar tulisan, dia tambah tulisan kecil sampai bunyi jadi Syira. Punyalah dia tak nak ada bunyi Hira, diubah jadi Syira. Sebab apa? Sebab kalau Hira, gua Hira berlaku dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW, gua Hira. Jadi orang Yahudi dah tahu dah kebenaran Nabi Muhammad SAW. Itu dia duduk kat Madinah, dia tunggu Nabi keluar. Lepas tu kita tanya, kenapa orang Yahudi ada kat Madinah? Sedangkan bukankah bumi yang telah dijanjikan kepada mereka Baitul Maqdis? Sebab dalam kitab mereka kata akan keluar Nabi dekat Madinah. Nah, tengok Nabi tu Nabi Muhammad SAW dari keturunan Nabi Ismail. Bukan daripada keturunan Nabi Ishaq, dari keturunan Yahudi. Dah mereka punyalah geram. Hasad. Kuffaran hasadan. Lepas tu dia kata sini, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, kerana kedengkian di antara mereka. Dengki siapa? Dengki Islam itu, Nabi yang terakhir itu keluar daripada orang Arab. Sebab apa? Sebab sebelum tu, diorang telah bercakap bagi pihak Allah. Dengan reka-reka dia kata nanti keluar je Nabi nanti, Nabi ini akan hapuskan kamu wahai orang Arab, sebagaimana Nabi telah hapuskan kaum Ad dan Samud. Sebab Ad dan Samud ni orang Arab juga, tapi Arab lama. Arab Aribah. Bahasa Arab panggil Arab Aribah, Arab lama, Arab kuno. Arab yang kedua dipanggil Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah ni Arab lama campur dengan Nabi Ismail, keluar Arab Musta'ribah. Daripada puak Bani Mudar dan lain-lain. Arab ni ada dua. Satu Arab Qahtan daripada Yaman. Yang kedua Arab Aribah. Arab Musta'ribah. Mudar dan seumpama anak-anak Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah. Jadi mereka pun dengki. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab." Sebenarnya Allah Taala cepat sekali perhitungannya. Tengok sini, inna ad-dina 'indallahil Islam. Hanya agama Islam saja yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dekat sini dah faham Allah maksud Islam. Baik, kita teruskan. Kata Allah, jadi kat sini dalil apa ayat ni? Ayat ni dalil bahawa Allah Ta'ala hanya mengiktiraf agama Islam. Allah Ta'ala tak iktiraf Yahudi. Jadi siapa yang takrifkan Islam di sini merangkumi Yahudi dan Nasrani, sebab Yahudi dan Nasrani telah tunduk kepada Allah Ta'ala, tak tepat. Sebahagian golongan liberal, tuan-tuan rahmatullah, dia tafsirkan ayat ni, inna dina indallahil Islam. Islam itu ialah agama Islam, Yahudi dengan Nasrani. La ilaha illallah. So apa? Sebab tiga-tiga ni percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tak pelik ada golongan yang kata Islam dalam syurga, Yahudi dalam syurga, Nasrani dalam syurga. Bahkan pernah diucapkan oleh seorang ulama daripada Al-Azhar, Universiti Al-Azhar. Baru tadi sahabat kita sharekan video dia. Seorang ulama keluaran Universiti Al-Azhar yang terkenal tu. Dia boleh cakap dengan dia punya songkok dia, dengan jubah, dia kata apa? Jangan sempitkan syurga itu hanya untuk orang Islam. Yahudi juga dan Nasrani juga boleh masuk syurga. Allahu Akbar. Apa alasan dia? Sebab dia kata Yahudi dengan Nasrani juga kenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekadar kenal Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menjadikan dia Islam. Tengok apa takrifan Islam yang kita sebutkan tadi pada awal-awal tadi. Iaitu mesti dia tunduk kepada Allah Ta'ala dari segi hati, lisan dan juga perbuatan. Bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh menyembah Allah Ta'ala semata-mata? Mereka tidak sembah Allah Ta'ala semata-mata. Mereka sembah Isa. Mereka sembah Uzair.
Allah Subhanahu Wa Taala melarang mereka daripada mengambil sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Allah Taala sebut dalam surah Ali Imran. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari sini kita kembali kepada satu ucapan yang sama antara kami dengan kamu. Alla na'budu illallah, agar tidak menyembah Allah Taala. Jadi macam mana kamu kata orang Yahudi dengan Nasrani ini ialah Muslim, sedangkan mereka tidak tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla? Lepas tu ramai pada sahabat-sahabat kita bila berdebat dengan tokoh-tokoh Kristian, dia selalu bawa hujah ni. Dia kata apa? Dia kata buktikan yang kamu ni telah ikut Nabi Isa. Nabi Isa kata I have only one God. Aku hanya ada satu Tuhan. Kamu kata Isa Tuhan. Nabi Isa kata aku akan pergi bertemu Tuhanku. Aku sujud hanya pada Tuhanku. Tidak ada. Dia kata aku tidak ada power. Melainkan hanya Allah Ta'ala. The Father saja. Ini dalam kitab Bible mereka. Mereka tak ikut. Lepas tu kalau kita kata wahai orang Kristian sekian, kita letak sini, sebelah ni orang Islam, sebelah ni orang Kristian. Bila kita sebut pasal Nabi Isa ada janggut tak? Nabi Isa ada janggut, Islam. Nabi Isa khatan tak? Nabi Isa khatan, Islam khatan. Nabi Isa dan juga pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa, dia setiap kali nak beribadah kepada Allah, dia bersihkan wajah dia, tangan dan kaki dia tak? Bersihkan. Siapa? Orang Islam. Nabi Isa bila beribadah kepada Allah, dia rukuk dan dia sujud. Siapa yang rukuk dan sujud ketika beribadah? Orang Islam. Orang Kristian tak rukuk dan sujud. Nah. So menahan diri daripada zina dan seumpama dengannya. Orang Islam yang menahan diri daripada zina dan seumpama dengannya. Nah. So kita kata, para anbiya ini semua, para nabi ini, kita akan sebut nanti, mereka telah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita hujah, kita paling kuat bila nak cakap dengan ahli kitab. Wahai ahli kitab, adakah Nabi Ibrahim sembah Isa? Adakah Nabi Adam sembah Isa? Adakah Nabi Yunus sembah Isa? Tidak. Jadi barang siapa ingkar terhadap ayat Allah, jadi tak tepat golongan yang kata, oh Islam itu ialah tiga-tiga ni, Yahudi, Nasrani dan Islam. Itu Islam. Siapa saja yang telah percaya Allah sebagai Tuhan, maka dia Islam. Ini lagi batil juga. Sebab apa? Islam tu berhajat kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tayyib. Barakallahu fiik. Jadi kita sambung lagi. Allah juga berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَمَنْ يَبْتَغِ, barang siapa yang mencari غَيْرَ الْإِسْلَامِ, selain daripada agama Islam. Dan tuan-tuan juga belajar bahasa Arab. Bila ada alif dan lam, alif lam tu lil ahdiyah. Alif lam tu merujuk kepada alif lam yang spesifik. Islam, the Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam itu, the Islam, Islam yang tersebut. Itu Islam yang spesifik. Bukannya ghaira islamin secara umum. Ghairal islami, ada alif lam. Maknanya rujuk khusus kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa man yamtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Dalil bahawa agama selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Jadi tuan-tuan rahmatullah, orang yang kata semua agama masuk syurga ni tepat ke tak tepat? Tidak tepat. Jauh sekali. Bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, dan juga dari segi bahasa pun tak kena. Jadi siapa yang kata semua agama masuk syurga bertentangan dengan atau diterima oleh Allah Ta'ala, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi SAW, bertentangan dengan hakikat sirah Nabi, bertentangan dengan bahasa Arab. Nah, semua keempat-empat ni tidak menyokong mereka. Tayyib. Barakallahu fiik. Okey. Kemudian, kalau kita baca bawah tu, Ustaz, macam mana nak tunduk kepada Allah? Macam nak tunduk dengan hati, macam nak tunduk dengan lisan, macam nak tunduk dengan anggota badan? Apa yang kita kena tunduk? Apa yang kita kena buat untuk kita tunduk ni? Maka,
Yang ini telah dihuraikan oleh Al-Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Tamimi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Mujaddid, Imam yang besar, pendakwah tauhid, ulama daripada Najd, ulama daripada Arab Saudi, yang telah menghidupkan semula tauhid di negeri Arab setelah banyaknya berlaku bid'ah dan khurafat, syirik, seperti yang disebutkan oleh bekas mufti besar Mesir Al-Azhar, iaitu Syekh Atiyah Saqar, ketika dia mengatakan, bila ditanya padanya siapakah Syekh Abdul Wahhab, maka Syekh Abdul Wahhab itu ialah imam da'i yang menghidupkan tauhid. Itulah Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Jadi tuan-tuan, jangan terpedaya dengan orang yang kata, oh Syekh Abdul Wahhab ni jahat, bunuh orang. Kalaulah dia bunuh orang, dia jahat, orang dekat negaranya takkanlah nak namakan negara dia dengan takkanlah akan menggunakan buku-bukunya, kitab-kitabnya sebagai rujukan utama. Takkanlah orang cinta dia. Macam kita lah orang Malaysia ni, kalau kita sebut Portugis, Jepun yang tukang pancung kita dulu, orang Melayu kita dulu, kita berbangga-bangga dengannya, maka orang kata, apa ni? Dia ni dulu pembunuh kita. Macam komunis lah kan. Kalau kita kata jumpa ada orang Malaysia yang kata saya cinta komunis, mesti ada orang kata, mana boleh komunis lah bunuh anak orang Melayu kita dulu. Jadi kalau betul lah kamu ni, wahai penuduh-penuduh sekalian yang kata Muhammad Abdul Wahhab ni dulu dia kerja dia bunuh orang, kenapa dia sangat dicintai di negaranya? Sampai kitabnya tersebar, universiti didirikan, buku-bukunya telah diajar di seluruh Arab Saudi, bahkan sehingga ke Yaman, sehingga ke Jordan, sehingga ke UAE, sehingga ke Kuwait, sampai dekat Qatar tu pun ada masjid Syekh Muhammad Abdul Wahhab kat Qatar tu. Kat Qatar. Sebab apa? Sebab pengiktirafan mereka apa yang Syekh Abdul Wahhab ni telah hidupkan di negeri Arab ketika itu, yang dalam keadaan mundur dari segi akidah dan juga dari segi keduniaan. Itu cerita lain. Kita patah balik soalan tadi. Apa soalan kita? Soalan kita ialah, kita nak tunduk macam mana? Apa yang kita kena tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni? Maka Syekh Abdul Wahhab dah huraikan dengan begitu simple sekali. Tuan-tuan, kalau boleh hafal yang ni, Masya Allah, mantap. Tuan-tuan hafal ni, Allah, sangat penting. Anak-anak kita hafal. Di madrasah kami minta anak hafal ni. Al-Islam, al-istislamu lillahi bit-tauhid. Tuan-tuan ikut saya. Walaupun saya tak dengar, tuan-tuan dan puan-puan pendengar ikut saya. Al-Islamu, itu al-Islam, al-istislamu lillahi bit-tauhid. Saya ulang sekali. Al-Islam, al-istislamu lillahi bit-tauhid. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Ikut. Tak apa, dalam bahasa Arab. Ikut. Walaupun saya tak dengar, ikut. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Saya ucap banyak kali ni supaya nak suruh perempuan dan tuan-tuan semua, tuan-tuan dan perempuan semua ikut. Supaya hafal ni, ini kita punya agama. Kena hafal dia macam kita hafal Fatihah. Macam kita hafal nama kita. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Maksud dia, Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ini menyerah diri dengan Allah dengan tauhid. Jadi nak serah macam mana? Serah dengan tauhid. Nanti kita akan ada satu bab khas berkenaan dengan tauhid ni. Tapi sebagai peringkat awal ni, kita kan dulu tauhid ni maksudnya apa? Iaitu kita hanya beribadah kepada Allah Ta'ala semata-mata. Maksudnya kita tunduk kepada Allah. Bila masa nak dikatakan dia ni telah tunduk kepada Allah? Apakah ukuran kayu ukurnya? Iaitu dia hanya
berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentauhidkannya, iaitu dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri yang paling agung bagi seorang Islam. Ini ciri yang paling agung bagi seorang Islam pertama ni, istislamu lillahi bitauhid, iaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Apa maksudnya tauhid? Iaitu hanya beribadah kepada Allah. Sujudnya, rukuknya, doa, tawakal, kan? Penyembelihan korban, zikirnya, sujudnya, tawafnya, sa'inya, iktikafnya. Okey? Ibadah hatinya punya, ibadah hati pula, tawakalnya, takutnya kepada Allah, cintanya kepada Allah, bencinya kepada kemaksiatan, berharap kepada Allah, tunduk kepada Allah, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah. Ini hanya ditujukan kepada Allah. Ibadah lisannya, iaitu ibadah lisannya seperti doa, seperti apa lagi, seperti zikir, seperti amal ma'ruf nahi munkar, semua ditujukan kepada Allah Ta'ala. Ibadah badannya, seperti kita sebut tadi, tawafnya, sa'inya, iktikafnya, semua ditujukan pada Allah, maka dia telah Islam. Jadi kalau orang tanya, apa itu Islam? Saya tunduk kepada Allah. Orang tanya lagi, how you submit to Allah? Macam mana? Pertama sekali, I submit to Allah ialah saya takkan sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak akan beribadah. I will not worship other than Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dia tanya lagi, apa itu worship? Worship itu ialah apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan aku buat, aku hanya tuju pada Allah. Hatiku hanya terpaut pada Allah. Bila aku berharap pada Allah. Bila aku bertawakal hanya pada Allah. Bila aku berdosa dan aku harapkan dosa aku diampunkan, aku hanya berharap Allah Ta'ala saja ampunkan dosa aku. Bila aku berdosa, aku nak bertaubat, aku kembali kepada Allah. Bila aku melakukan satu amal saleh, aku berharap nak dapat pahala, aku hanya harap daripada Allah. Bila aku melakukan dosa, aku takut dosa itu aku akan diazab, aku takut hanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang aku akan diazab. Itu dia istislamu lillahi bitauhid. Jadi orang yang tak ada tauhid, bila dia kata saya Muslim, tapi bila berdoa, dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak laksanakan. Dia belum lagi istislam, belum lagi Islam yang sebenar. Belum lagi Islam, bahkan belum Islam pun. Bila dia menyembelih korban, dia sembelih korban untuk dewa-dewa laut apa semua tu, macam berlaku di Palu, di Aceh tu. Di Aceh, di Palu dan seumpama dengannya. Bila ada orang dia buat upacara-upacara penyembahan pantai, kononnya untuk supaya dewa-dewa pantai itu tidak murka kepada mereka lagi, maka dia tidak beribadah kepada Allah. Dia belum lagi al-istislamu lillahi bitauhid. Nah, okey, cukup. Lepas dia tinggalkan sembahan Allah Ta'ala, lepas tu dia kena beribadah kepada Allah. Macam mana nak beribadah kepada Allah tadi? Tunduk pada perintahnya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Inqiyad maksudnya ialah tunduk dan patuh. Ustaz, tunduk dan patuh pada Allah ni macam mana? Iaitu dengan melakukan ketaatan bitta'ah. Ketaatan bitta'ah. Jadi kena ada certain amount of ketaatan untuk membuktikan yang dia telah Islam. Itu maksud dia. Mungkin ada orang itu dia tak taat pada semua benda, betul. Takkan kita dapat jumpa orang dapat taat 100% melainkan Allah, melainkan Nabi Muhammad SAW dan juga para anbiya. Tetapi dia kena ada certain amount of ketaatan yang melayakkannya dia itu sebagai Muslim, yang validkan keislaman dia. Saya ulang sekali lagi, dia kena ada certain amount of ketaatan, dia kena ada sebilangan bentuk ketaatan yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepadanya untuk melayakkan dia mendapat nama Muslim. Contoh, sebagai contoh, mengucap 2 kalimah syahadah.
itu perkara yang ketaatan yang melayakkan dia untuk jadi Muslim. Katakan dia tak pernah sembah berhala langsung semua hidupnya, ateis. Tetapi dia tidak pernah sekali pun mengucap la ilaha illallah, maka tak sah dia, tak jadi dia masuk orang Islam. Baik. Dia mengucap asyhadah la ilaha illallah, tapi tak pernah sekali pun solat dalam umur hidupnya, maka tidak layak dia mendapat gelaran Muslim. Sebab dia kena ada at-ta'ah, certain amount of ketaatan. Kalau tanya, Ustaz, apa dalilnya? Dalilnya kisah Iblis. Baca hadis dan Sahih Bukhari dan lain-lain. Ketika kita sujud sahwi, Iblis menangis. Dia kata, aku diperintahkan untuk bersujud dan aku tak pernah sujud. Anak Adam diperintahkan untuk bersujud, lalu mereka sujud. Nah, barakallahu fiqh. Jadi ada certain amount of ketaatan. Apakah amount of ketaatan yang kena ada? Nanti kita akan detailkan lagi. Tapi cukuplah dengan kita kata contohnya mengucap 2 kalimah syahadah, salat, 5 waktu salat fardu, 5 waktu sehari semalam, beriman dengan rukun-rukun iman yang asas yang 6 tu. Okey? Meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan keislamannya. Ini bentuk ketaatan yang dia kena ada. Kalau tidak, dia terkeluar daripada Islam. Nah, dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan dia berlepas diri daripada syirik dan pelaku syirik. Islam bukan hanya kita taat perintah Allah, kita buat, tapi pada masa sama kita tak tinggalkan syirik. Dia mesti ada berlepas diri. Wal bara'ah. Bara'ah maksudnya berlepas diri, tuan-tuan dan puan-puan. Al bara'atu minasyirki, berlepas diri daripada perbuatan syirik dan pelaku syirik, dan juga orang yang melakukan syirik. Maksudnya berlepas diri iaitu, awak masuk berlepas diri ni tuan-tuan, awak masuk berlepas diri ni ialah pertama, dia menolak syirik. Ataupun nak lebih tepat lagi, melepas diri pertama sekali, dia percaya bahawa syirik itu perkara yang batil, perkara yang salah. Yang kedua, dia menolak syirik. Yang ketiga, dia tak sokong kesyirikan. Yang keempat, dia tak kawan dengan orang-orang syirik. Dia tak mencintai orang-orang syirik. Yang kelima, dia lawan syirik. Tadi tak sokong. Pertama tadi apa? Mengiktikad bahawa syirik itu salah, batil. Yang kedua, dia tolak, dia menolak. Yang ketiga, dia tak sokong. Yang keempat, dia tak kawan dengan orang-orang syirik, dia tak mencintai orang-orang syirik, dia tak berteman rapat dengan orang-orang syirik. Dan yang kelima, dia menentang syirik, dia mencegah orang daripada melakukan syirik. Habis tadi menolak, dia tak join, dia tolak. Kata saya tak buat benda syirik. Okay. Yang kelima, dia bukan sekadar tolak, bukan sekadar dia tolak, dia lawan pula. Dia kata benda ini tidak betul, benda ini batil, jangan dekati syirik. Nah, itu 5 maksud berlepas diri. Ustaz, takrifan Syekh Abdul Wahab ni ada ke hujahnya, ada dalil ke Ustaz? Ada dalil ke Ustaz? Nah, kita kata ada banyak sekali dalilnya daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk menyokong definisi ni. Mari kita tengok Al-Quran Karim. Sekejap. Ni Al-Quran. Tuan-tuan nampak tak skrin Al-Quran ni? Syekh Imran, nampak tak skrin Al-Quran ni? Anissa, Ain Sofia. Ain. Ambil pen tu. Dekat tangan. Dekat bawah iPad tu. Nampak Ustaz? Nampak, barakallahu fiik. Okey. Tuan-tuan, kita buka sikit. Saya lari sikit dari tajuk. Sebab apa? Sebab kita nak sokong takrifan tadi. Sebab nanti kalau orang baca kitab ni, dia kata, Ustaz, takrifan ni daripada Syekh Abdul Wahab, so saya tak pegang Syekh Abdul Wahab ni. Kadang-kadang dia kata macam tu.
Kan? Dia kata saya tak ikut Syekh Abdul Wahab ni. Wahab ni ulama Saudi. Kita tak nak ikut ulama Saudi, kita ikut ulama Mesir. Contohnya. Ataupun kita tak ikut Saudi ni. Saudi ni ekstrim. Atau dia kata macam tu. Ataupun macam-macam lah yang dia cakap. Okey, tak apa. Kalau kamu tak bersetuju dengan siapa orangnya, tapi tengok apa yang diucapkan tu. Ada tak ada asas tak dalam Al-Quran? Mari kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala kata apa? Salati wa nusuki. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am ni yang kita baca tiap-tiap hari dalam apa dia? Yang kita baca tiap-tiap hari dalam solat kita, doa iftitah. Saya buat besar-besar kan Allah. Bagi puas kita tengok. Bila belajar agama ni kita kena puas. Biar kenyang betul-betul bila kita belajar. Tengok ni ayat kata Allah Ta'ala. Kita baca daripada ayat 160 lah. 161 lah kita baca. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk hidayah oleh Tuhanku ke jalan yang lurus, iaitu agama yang tetap teguh, iaitu agama Nabi Ibrahim yang ikhlas, yang murni. Dan tiadalah ia daripada orang-orang musyrik. Saya ambil terjemahan Indonesia lah. Saya suka terjemahan Indonesia lagi. Maaf ya. Terjemahan Indonesia ni kadang-kadang dia lebih halus. Okey. Nah. Ini ayat dia. Nampak tak? Aku telah ditunjuki oleh Tuhanku. Maksudnya Nabi kata, Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, cakap dekat orang musyrikin, kata, aku ni Allah Ta'ala dah bagi aku hidayah. Dah Allah hadani, telah bagi aku hidayah kepada jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Agama yang benar. Agama Nabi Ibrahim. Nampak? Dia kata bahawa agama Islam ni ialah agama Nabi Ibrahim. Jadi kita kata tadi, Islam dari segi umum ialah apa saja yang dianuti oleh para anbiya. Padanya ada ketundukan kepada Allah Ta'ala, maka itu adalah agama Islam. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang yang musyrik. Nampak? Allah Ta'ala kata, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya, katakanlah, salatku, ibadatku. Nampak tak? Ibadatku. Nusuk ni segala ibadah. Cantik ni terjemahan ni. Segala ibadah. Wa mahyaya, kehidupanku, dan matiku hanyalah untuk Allah. Tadi patah balik tadi. Apa takrifan tadi? Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Dan kita sebut tadi, mentauhidkannya maksudnya apa? Iaitu beribadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah, yang tauhid kan? Tengok ayat ni. Ayat yang kita baca tadi. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Nah, bukankah ini mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya? Nah. Okey, ayat pertama, cek. Dah ada dalam Quran. Betul. Takrifan Syekh Abdul Wahab ni tepat. Bertepatan dengan Al-Quran. Kemudian, wal inqiyadu lahu bi ta'ah. Dan melakukan ketaatan. Tunduk padanya dengan melakukan ketaatan. Tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan. Nah, kata Allah Ta'ala dalam Quran tadi apa dia? Tengok dalam Quran. La syarika lahu. Tiada sekutu baginya, tiada syirik. Sama tak tadi dengan kata Syekh? Tengok dalam buku, tengok balik dalam buku. Berlepas diri daripada syirik. Tiada syirik baginya. Tepat tak takrifan Syekh Abdul Wahab dengan ayat Quran ni tadi? Tepat. Kemudian, yang kedua apa tadi? Tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dan aku adalah orang dan
itulah yang telah diperintahkan kepadaku. Diperintahkan kepadaku. Maksudnya dia laksanakan perintah Allah Ta'ala tak? Laksanakan perintah Allah. Dia taat tak pada perintah Allah? Taat pada perintah Allah. Dan aku adalah pertama-tama yang menyerah diri. Wa ana awwalul muslimin. Dan akulah orang yang pertama-tama masuk Islam. Yang menyerah diri kepada Allah. Inilah di Islam. Menyerah diri kepada Allah, nampak? Muslimin. Dan aku adalah orang Islam yang awal-awal. Maksudnya akulah bukan maksudnya dia orang pertama masuk Islam. Tidak. Masuk awal-awal maksudnya akulah orang yang kalau Allah Ta'ala perintahkan, akulah yang pertama sekali yang akan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana tuan-tuan? Tiga-tiga tu ada tak? Dalam ayat ni? Ada. Tapi mungkin orang kata, Ustaz, dalam ayat ni, dia kata, tiada syirik baginya, menafikan syirik, iaitu berlepas diri pada syirik. Tapi tak ada pula sebut dalam ayat ni kata, berlepas daripada ahli syirik. Perasan tak? Ada. Dekat mana? Kat mana? Yang tadi. Nampak ni? Ayat atas tadi, 161. Iaitu, katakan aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus. Katakanlah, sungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus. Iaitu agama Islam yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Maksudnya dia tak join orang-orang musyrik. Tapi Ustaz, tak clear Ustaz ayat ni. Mungkin dimasukkan tak termasuk daripada orang musyrik itu, dia tak buat syirik. Tapi bukannya maksudnya dia tak join orang musyrik. Sebab kita nak sambut ni, nanti Christmas sama-sama. Nak sambut Deepavali sama-sama. Saya tak buat syirik, saya hanya join saja perbuatan menyambut Christmas. I'm still a Muslim. Dia kata, ini depa kata, bukan saya kata. Mereka kata, saya tak buat syirik. Jadi saya bukanlah termasuk orang musyrik. Tapi saya join saja dia punya perayaan. Dia pergi Tepusam, saya pergi je Tepusam tu sebab kita rakyat Malaysia. Nah, okeylah kita kata ayat ni tak jelas. Jom kita pergi satu surah yang lain yang lebih jelas daripada ni. Buka surah Al-Mumtahanah. Buka surah Al-Mumtahanah. Alhamdulillah. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innani wara'u minkum. Dia cari terus surah. Buka ni, cari surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah surah nombor berapa ya? Ni dia surah nombor 60 ni. Surah Al-Mumtahanah. Tuan-tuan baca ayat ni, surah ni betul-betul. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni nombor 4 ni. Baca betul-betul ayat ni, kita baca dengan penuh khusyuk, buka mata betul-betul, faham betul-betul. Jangan baca laju-laju, baca perlahan. Quran ni kena tadabbur. Kalau perlu diulang banyak kali, perlu dibaca ulang banyak kali. Okey? Tidak bagi kita faham betul ayat ni. Kata Allah Ta'ala, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير قد كانت sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Bagimu ni bagi siapa? Bagi Nabi Muhammad SAW lah, dan juga orang Islam. Suri tauladan tu ada pada siapa? Ada pada Nabi Ibrahim. Dan juga orang yang bersama dengan mereka.
Soalan, siapa yang bersama dengan Nabi Ibrahim masa lawan Namrud? Tak ada siapa. Nabi Ibrahim seorang-seorang je. Jadi maksud orang yang bersama dengan dia ni apa? Kata ulama tafsir, maksud orang yang bersama dengan dia ialah orang-orang yang sama akidah dengan dia. Jadi kalau kita ikut Nabi Ibrahim, kita juga termasuk dan orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim ni. Allahu Akbar. Apa suri teladan tersebut? Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri, Allahu Akbar. Kami berlepas diri daripada kamu. Kamu tu siapa? Orang bukan Islam. Dan daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Sama tak berlepas diri? Sama tak berlepas diri, tuan-tuan? Jawab. Sama tak? Jawab sendiri-sendiri. Saya tak boleh dengar jawapan tuan-tuan. Sama tak? Kata Syekh Abdul Wahab, berlepas diri? Al-Quran berlepas diri. Syekh pakai istilah Quran. Istilah Qurani. Ta'rifan Qurani. Bukan ta'rifan reka-reka sendiri. Bukan ta'rifan daripada Aristotle ke Sokrates ke Plato ke atau daripada ahli falsafah ke Immanuel Kant ke apakah. Bukan. Ta'rif Qurani bat. Ta'rif Qurani semata-mata. Taib. Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah. Nampak tak? Ayat ni tak kata aku berlepas diri daripada syirik. Aku berlepas diri daripada kamu. Kamu tu orang itu. Dan daripada apa yang kamu sembah. Daripada berhala tersebut. Okey. Kalau orang tanya, Ustaz berlepas diri ni macam mana? Kami ingkari kekafiranmu. Kami ingkari. Maksudnya itulah maksudnya berlepas diri. Kami ingkar. Kami tolak. Kami anggap benda itu kafir. Kami tak join. Dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian. Dan kena ada kebencian kepada syirik itu tadi. Itu maksud berlepas diri. Seperti kata tadi, dia kena benci. Dia kena tolak. Tak boleh mencintai. Dia kena benci. Tak boleh mencintai maksudnya dia kena benci. Buat selama-lamanya kita kena benci syirik. Kita kena benci penyembahan berhala. Bukannya seperti apa yang orang awam kata, biarlah kita dia kata macam ni, semua agama itu betul. Dia semua nak menuju Tuhan. Semua nak menuju Allah. Dia ambil jalan lain, kita ambil jalan ini. So kita tak boleh kata dia betul, kita salah. Ataupun kita tak boleh kata kita salah, kita betul, dia salah. Tak boleh. We cannot say that our religion is more superior than them. Ini ucapan yang baru berlaku. Dan sebulan lepas, seorang perempuan dekat TikTok dia ucapkan perkataan tersebut. Pakai tudung, hijab, bagus. Tapi ucap perkataan ni. Ini tanda kejahilannya tentang ayat Quran ini. Itulah zaman sekarang ni, bila ada TikTok, Facebook, Instagram ni semua nak bercakap. Sedangkan mereka bukan ahli untuk bercakap. Dan ucapan mereka itu telah membinasakan dunia dan akhirat mereka. Au baqat dunyahu wa akhiratah. Hati-hati. Jadi kita kena benci. Benci itu maksudnya kita kena benci kesyirikan. Sebagaimana tuan-tuan benci tak perogol? Saya tanya tuan-tuan. Kalau orang kata, Ustaz, mana boleh kita benci-benci? Bukankah kita ni kena ada kasih sayang? Kita kena semua. Kita kata, kamu benci tak orang isap dadah? Kan sayang orang isap dadah? Benci. Benci tak orang ambil rasuah? Oh, bukan main benci korang kalau ambil rasuah. Nak jatuhkan dia, siap pergi jalan raya semua. Betul tak? Benci tak orang yang menyakiti orang lain, bunuh orang lain? Jadi, apakah dosa lebih besar daripada membunuh? Apakah dosa lagi yang lebih besar daripada mencuri? Apakah dosa yang lebih besar daripada isap dadah? Apakah dosa yang lebih besar daripada merogol orang? Apakah dosa yang lagi besar daripada apa-apa saja dosa yang salah guna kuasa dan seumpama dengannya? Apakah dosa tersebut? Syirik. Jawapannya ialah syirik. Jadi bila kamu Muslim, ciri utama Muslim, pertama, beribadah pada Allah. Yang kedua, taat. Dikenal certain amount of ketaatan. Betul ciri Muslim tu nampak. Waktu solat, dia pergi solat. Pakai hijab. Bulan puasa, dia tak makan. Besok saja bulan Ramadan, dia tak makan. Musim haji, ramai-ramai pergi haji bagi yang mampu.
Bila sedekah, dia keluar duit sedekah. Tak ucapkan perkataan yang buruk, tak makan rasuah, tak mencuri, ketaatan. Dan ketiga, dia tak buat syirik dan dia tak join syirik. 3 ni ciri Muslim. Kalau kamu Muslim, kamu ada 3 ciri ni. Malangnya 3 ciri ni telah dicairkan dengan kejahilan orang zaman sekarang terhadap maksud Islam. Lalu Islam tu lagi bukan hanya mentauhidkan Allah, dia boleh saja sembah kubur apa semua, itu Islam juga. Tak taat Allah Taala, dia tolak tak solat langsung pun, dia kata I'm still a Muslim. Yang ketiga, buat benda syirik, join benda syirik pun, dia kata masih lagi Muslim. Habis tu apa lagi Islam yang tinggal padanya kalau 3 benda ni dia tak ada, tuan-tuan rahmatullah. Sambung balik pada ayat ni, dan kamu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian. Permusuhan dari segi akidah. Tapi sekali lagi, tidaklah maksud bila kita bermusuh dan benci dari segi akidah ni, maksudnya kita mesti menzalimi dia. Mesti kita kena perang dengan dia, mesti kita kena bunuh dia. Tidak. Nanti kita akan tunjuk ayat seterusnya nanti. Dan kamu selamanya sampai kamu beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Tidak mengiktiraf yang lain. Tidak mengiktiraf penyembahan yang lain. Sebab tu tepat undang-undang Malaysia bila kata tidak boleh ada ajaran yang sesat. Betul. Dia tak boleh kata, oh kita ni kena negara yang demokrasi. Kita kena izinkan orang kita untuk menjadi murtad. Satu. Kita kena izinkan orang Islam untuk ambil ajaran-ajaran sesat seperti Syiah, Khawarij dan seumpama dengannya yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tepat. Tetapi saya sebut kat sini sebab kita alang-alang dah sebut dah kebencian ni supaya orang tak silap faham statement kita. Maksud, oh kita benci, inilah dia teroris, inilah dia ISIS. Maksudnya kita nak buat ni, diorang ni nak pemikiran ekstrim, takrifan ini. Tidak. Takrifan ini tidak menyebabkan orang jadi ekstrim. Tengok ayat seterusnya, baca Quran betul-betul. Ya ikhwatul kiram. Allah Ta'ala kata, la yanhakumullah. Allah Ta'ala tidak larang kamu berbuat baik. Anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Untuk berlaku adil terhadap baik dan berlaku adil. Buat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangimu kerana agama. Maksudnya, tak ada salah nak buat baik kepada orang bukan Islam. Kes dia pasal apa? Kes dia pasal anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq, Asma. Masa tu dekat Madinah. Datang mak dia. Aisyah dengan Asma, mak lain. Asma bini pertama Abu Bakar As-Siddiq. Dia tak Islam. Datang ke Madinah. Nak ziarah anak dia. Anak dia tak nak buka pintu. Sebab mak dia musyrik. Lalu dia tanya kepada Rasulullah, Rasulullah bolehkah aku nak layan mak aku ni? Nabi kata, la yanhakumullahu anil ladhina, turunlah ayat ni, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Orang bukan Islam yang tak lawan kita. Jiran kita, kiri kanan. Rumah saya ni sebelah kiri Hindu, kanan Hindu, depan Kristian, belakang Sing. Kiri Hindu, kanan Hindu, depan Kristian, belakang Sing. Baik, tak pernah memerangi, tak pernah ucapkan ucapan membenci Islam. Jadi boleh tak kita buat baik kat dia? Allah Ta'ala kata, la yanhakumullah. Tidaklah yang buat baik. Tapi kita benci tak pada dia? Ya, masih lagi ada benci. Dan itu yang asalnya mesti benci. Benci kerana benci kepada kesyirikan yang ada pada dia. Benci kepada penyembahan berhala. Tapi kita boleh buat baik kat dia. Ini nampak tak Islam bezanya? Selagi mana dia tak berperang dengan kita, tidak merangi kamu dan tidak halau kamu daripada negeri kamu. Macam orang Israel maksud Zionis, dia halau orang Islam. Dia tak boleh kita kata kita kena berkasih sayang walaupun orang daripada negeri Israel. Tak kena. Nampak tak? Pendakwah liberal ni, dia kata kenapa orang Islam ni sangat ekstrim kepada orang Israel. Zionis kata, kamu ni antisemitik. Bukan antisemitik sebab kamu dah halau, kamu usir umat Islam dari negeri umat Islam sendiri. Nah, jadi kita buat baik tak? Sebenarnya Allah menyukai orang berlaku adil. Innama yanhakumullah. Sebenarnya Allah hanya melarang kamu. Nampak ni, tengok ni. Sebenarnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang merangimu
kerana agama dan mengusir kamu dari negeri kamu dan membantu orang lain. Untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, yatawallahum, teman rapat. Teman rapat. Nampak ni? Maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wa man tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Mereka termasuk orang-orang yang zalim. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tuan nampak tak? Tangkap tak ni? Jadi takrifan tiga-tiga ni cantik. Takrifan dari Islam tadi apa? Tunduk kepada Allah Ta'ala dengan hati, lisan dan anggota badan terhadap apa yang perkara yang Allah Ta'ala tentukan. Macam mana nak tunduk tadi? Pada ayat ni, pada takrifan Syekh Abdul Wahab ni, istislamu lillahi bitauhid, tunduk kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, iaitu tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh dengan ketaatan dan melepas diri daripada syirik dan ahli syirik, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Naam. Ada soalan tak tuan-tuan? 4.14. Asal dah masuk 4.20. Jadi kita kelas hidup. Kalau ada soalan, kita jawab soalan. Kalau tak ada, kita teruskan baca sikit lagi. Ada soalan tak ya akhi? Soalan yang bagus daripada akhi Wan Ashraf ni kata, Ustaz, macam mana pula dengan hadis 71 Yahudi, 72 Nasrani dan 73 umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa maksud soalan ni? Macam mana hadis ni? Boleh tak akhi kita Wan Ashraf ni detailkan apa yang dikendaki daripada soalan ni? Ustaz, macam mana dengan hadis 73 Yahudi, 72 Nasrani? Maksudnya umatku berpecah pada 73. Okey, tak apa, kita ambil inilah, kita kata kita ambil umum. Maksudnya macam mana pula umat ni berpecah, Ustaz? Adakah mereka tu tak Islam? Okey, mungkin saya faham macam itulah soalan ni. Pertama sekali, bila kita sebut umat kat sini, saya nak conteng sikit, saya nak buat nota sikit kat sini. Saya nak buat sikit pin. Oh ya. Pin ni. Ini sebab apa saya nak conteng, saya nak lukis. Boleh nampak tak? Okey, bila kita sebut Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad. Kan Nabi kata umatku berpecah kepada 73 puak. Betul tak? Oh, dah azan asar dah. Okey. Jadi kita kena habiskan cepat. Jadi umat Nabi Muhammad SAW berpecah kepada 73 puak. Jadi bila sebut umat ni, ini umat mana? Jadi bila sebut umat ni, umat dari dua jenis umat. Kalau kita tengok, kita buang dulu umat Nabi Muhammad SAW. Satu dia panggil umat dakwah. Satu dia panggil umat istijabah. Siapa yang pernah ikut kuliah saya, biasa dah saya uraikan ni. Umat dakwah ni ialah seluruh manusia yang dipanggil untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kat sini termasuk siapa? Termasuklah yang bukan Islam, Yahudi, Nasrani, Buddha, okey, Hindu. Kita tanya, setiap manusia yang ada pada zaman sekarang ni, umat Nabi siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya mereka ini dikehendaki untuk menerima, dipanggil untuk ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Kata kalau umat, kata Yahudi zaman sekarang ni, dia kata saya nak ikut Nabi Isa. Tak. Kamu bukan umat Nabi Isa. Kamu umat Nabi Muhammad SAW. Sebab ini adalah umat Nabi, umat yang terakhir. Lepas tu Nabi kata apa? La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah seorang di kalangan umat ini yang dengar tentang dakwahku, sama dia Yahudi, Nasrani ataupun dia Majusi ke apa, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepadaku, melainkan dia akan masuk neraka. Lepas tu, daripada umat dakwah ni pula, daripada umat ni, yang masuk Islam, dia bertukar daripada umat dakwah kepada ummatun istijabah. Maksudnya umat yang dah menerima, yang telah menerima Islam.
Cuma yang menerima Islam ni pula dari dua. Satu ummatun ittiba'. Ittiba' ni maksudnya diikut Nabi. Diikut Nabi betul-betul. Diikut akidah Nabi, manhaj Nabi. Ikut manhaj Nabi. Ikut akidah Nabi. Walaupun mungkin ada kekurangan dari segi amalannya, tapi dari segi akidah sama macam akidah Nabi SAW. Ini panggil ummatun ittiba'. Yang ni, yang kemudian dia ada lagi, ni ibtida'. Nampak tak? Ittiba' satu ibtida'. Iaitu yang tak ikut manhaj Nabi. Tak ikut akidah dan manhaj Nabi dan sahabat. Maksudnya dia tak ikut akidah dan manhaj. Dia tak ikut manhaj Nabi. Tak ikut cara beragama macam Nabi. Dia nak reka cara agama sendiri. Tapi dia kata di Islam. Yang ni yang Nabi kata, ini yang satu. Yang ni yang 72. Ini yang 72 tu. Cuma ummatul ittiba' ni pula, ittiba' ni pun terbahagi kepada 3 lagi. Satu yang dipanggil sabiqun bil khairat. Satu yang dipanggil muqtasid, tak muat Yang kedua muqtasid. Yang ketiga zaliman li nafsihi. Maksudnya ada yang ittiba' tapi dia buat maksiat. Dia manhaj agama betul. Dia tak percaya benda syirik, dia tak buat benda syirik, dia tak percaya benda-benda yang merosakkan akidah, tapi dia ada juga buat maksiat. Maka dia ittiba' tapi dia tak sempurna ittiba' dia zalim, buat dosa. Ada yang muqtasid, yang buat yang wajib-wajib je. Yang buat yang wajib-wajib je. Sunat tak buat. Yang pertengahan. Ada yang sabiqum bil khairat. Ini yang buat benda yang sunat, tinggalkan yang makruh. Ini yang paling tinggi sekali, sabiqum bil khairat. Jadi kalau kita tengok, yang dakwah ni yang tak Islam lah, umat dakwah ni yang tak Islam lah. Jadi inilah pandangan dunia kita kepada manusia. Ini jawapan kepada sahabat kita, Wan Ashraf tadi, barakallahu fiqh. Moga-moga mencapailah apa yang dia nak maksudkan daripada soalan tersebut. Okey. Ada soalan lain? Akhir. Bagaimanakah merayakan sesuatu itu sebagai budaya sahaja? Tidak ada satu budaya melainkan padanya ada unsur keagamaan. Itu jawapan saya. Tidak ada satu budaya melainkan di sebaliknya ada kepercayaan, i'tiqad, prinsip yang dipegang. Hatta hari-hari macam hari-hari yang birthday, tahun baru Cina. Kita tanya tahun baru Cina, tanya orang yang bukan Islam di kalangan orang Cina. Apa maksud dia pakai baju merah? Apa maksud dia kongsi fat chai? Kenapa ada naga? Kenapa ada tahun kuda, ada tahun harimau, ada tahun ayam, ada tahun itik, ada tahun ular, ada tahun babi, ada tahun... Tanya dia. Dan kalau tak sambut, ada kena apa-apa kat dia? Tanya balik soalan tersebut. Kalau dia kata semua tu tak ada apa-apa, hanya adat dia, tak ada masalah. Tapi kalau kata, oh tak, kita tahun ni kita tahun kucing, maka kita tahun ayam. Ayam maksudnya tahun ni kita akan lebih berjaya. Kita kena pakai merah sebab merah ni ada ni. Kita kena sekian-sekian, kita kena... Maka padanya ada i'tiqad. Lepas tu, perayaan orang Melayu sekalipun, kalau padanya ada i'tiqad yang batil, tak boleh sambut. Sebab tu kita kata budaya tu perlu sebab tu tidak ada budaya melainkan di sebaliknya ada kepercayaan dan agama dan juga ada sebab apa? Sebab manusia ini, betul kata seorang ahli falsafah barat, saya terlupa nama dia. Kamu boleh daripada timur sampai barat, kamu boleh jumpa negeri yang tidak ada stadium. Perkampungan yang tidak ada stadium. Kamu boleh jumpa perkampungan yang tidak ada apa-apalah, benda-benda kilang ke atau semua. Tapi kamu takkan jumpa perkampungan, satu tamadun yang tidak ada rumah ibadat padanya. Maksudnya tidak ada satu budaya melainkan padanya ada latar belakang keagamaan. Hatta yang etis sekalipun, budaya mereka tu didirikan di atas kepercayaan yang batil. Ila akhiri. Naam, secara umum, wallahu a'lam. Seterusnya.
Macam mana kita menjadikan ayat 60 tadi, ayat 8 sebagai dalil? Dia terlupa ke ayat keempat tadi? Ayat ke-8 tu kata jangan buat jahat, jangan buat buruk kepada orang. Boleh buat baik. Tetapi kita gabungkan dengan ayat 4 tadi. Ayat 4 kata, aku berlepas diri daripada kekafiran kamu. Jangan ambil satu ayat, tinggalkan ayat yang lain. Pelik betul orang yang berdalilkan dengan ayat kata, kamu boleh buat baik kepada orang kafir yang tidak berperang dengan kamu, untuk wish perayaan kafir. Sedangkan pada ayat yang keempat tu, ada cerita pasal berlepas diri daripada perayaan orang kafir. Dan kisah Nabi Ibrahim AS jelas. Nabi Ibrahim AS, bila orang ajak dia pergi perayaan kaum dia pergi tak? Sedangkan ketika itu dia seorang je. Kalau ikut kita lah, kita kena asimilisasi. Kita kena assimilate. We have to assimilate dengan budaya negeri tersebut. Awak dah lah seorang, awak nak jadi kera sumbang ke? So awak pergi je dah. Adakah Nabi Ibrahim ucapkan ucapan, bahkan dia kata ke ayah dia lagi, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa kau menyembah yang tak mendengar, tak melihat dan tidak beri apa-apa kebaikan kepada kamu? Wa la yughni anka syai'a. Sebab tu membawa hadis ini, ayat ini sebagai ayat Quran ini sebagai dalil boleh wish orang kafir sebagai raya ialah satu jenayah besar terhadap agama. Bahkan sampai berfatwakan dengan fatwa ini ialah fatwa yang songsang, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan amalannya salafus salih. Kalau dia tahu benda tersebut dengan sengaja, saya nampak dia boleh bawa kepada kerosakan akidah yang sangat besar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.